Okey, sila. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Ni Ali untuk aktiviti membaik pulih sistem pencahayaan. Tak ada pun kat situ? Lupa. Okey, starting mulalah KPE ataupun pengurus bahagian akan mengeluarkan arahan untuk memantau lampu sepanjang sungai dan menambah baik sistem pencahayaan. Lepas tu turun kepada juru teknik untuk membuat penilaian bahan ataupun kerja. Kita kerja. Buat peta kerja. Lepas tu turun ke bawah, juru teknik mendapatkan kelulusan daripada KPE. Sama ada diluluskan ataupun tidak. Kalau tidak, lupa pada kertas kerja balik untuk pada bahan ataupun perancangan kerja. Lepas tu kalau diluluskan, hantar kertas kerja kepada pegawai aset yang dalam unit kejuruteraan juga. Lepas tu bola tu sambung. bawah untuk mendapatkan balas pada pegawai aset yang kita submit paperwork tadi. Dah dapat kelulusan ataupun confirmation, kita akan turun kepada juru teknik ataupun pembantu pegawai aset untuk menerima bahan yang kita order tadi pada pembekal. Dah dapat barang, turun pada pembantu AM ataupun pembantu juru teknik untuk melaksanakan tugas. Dan dah siap tugas, turun bawah juru teknik untuk membuat laporan setiap dekat tugasan yang kita buat tadi tu. Lepas tu turun bawah untuk juru teknik menghantar laporan kepada KPE. Lepas tu tamat. Okey, ada ni. Kumpulannya ada kumpulan daripada kumpulan yang sama, ada nak tambah apa-apa? Ada. Kumpulan lain nak tanya? Minta penjelasan? Tak ada juga Bagus betul lah. Okey, saya nak tanya, yang ini Tata alih untuk my portfolio siapa? KPE saya tengok KPE saya tak ada juga. Dia warnakan semua, dia lorekkan semua kecuali JT kat bawah tu. Salah. Tak, kalau katakan ini JT punya, tindakan juru teknik sahaja yang dilorekkan, ditandakan. Kan? Ini KPE tanda, PB tanda. Okey, ringkasan gelaran jawatan tu kalau katakan kita panggil pengurus bahagian, kita katakan ada 6 bahagian, ada 5 bahagian, 4 bahagian, semua pakai pengurus bahagian. Jadi mesti ada kelainan. Kalau pengurus bahagian kewangan, apa dia punya? Katakan semua PB. PB ada 4. Mungkin kewangan tu boleh guna PB dalam kurungan KEW. Mungkin, saya tak tahu. Jadi kena ada perbezaan ringkasan gelaran jawatan tu. Kemudian yang ini, saya andaikan benda ni adalah 2 muka surat. Sebab dia ada bulat tu, sambungan tu kan, yang bulat tu. Maknanya dia 2 muka surat. Maknanya ni muka surat pertama, yang bawah tu muka surat kedua. Kalau disambung macam ni, kalau satu muka surat ni tak betul lah. Sebab tak perlu ada bulat tu dekat tengah. Okey, kemudian macam saya cakap tadi, kalau katakan diluluskan tu tak luluskan dan kena buat pindaan, kita pergi ke atas. Tapi kalau memang tak luluskan langsung, kita pergi kat bawah sekali File tu tak ada kat bawah pun. Itu tak ada. Ini dokumen yang tak mungkin dokumen tapi yang tak perlu difailkan. Kan apa dia punya penghabisan dia? Kalau katakan dokumen kita kena filekan, takkan kita nak bersepah-sepah kan. Kalau katakan macam dalam sistem, keindahan sistem, mungkin kita tak perlu nak filekan sebab dia sistem. Tapi kalau kita jana report dan report tu secara printed, mungkin kena filekan juga. Saya tak tahu macam mana kan. Okey, maknanya sekarang ni bila kita buat aktiviti ni atau proses kerja ini, menghantar laporan kepada KPE tu last dia lah. Last. Untuk kita tengok feedback pada KPE ataupun PB. Ada tambahan ke tak
puas hati dengan kerja tu kan, nak tambah lagi dia laporan Okey. dia. Dia macam, saya tak pasti, tapi macam contohnya di bawah sekali tu, PE tu apa? PE power asset ni. Yang PE tu power asset ke? Okey, pegawai asset asset tu E lah, bukan A Hantar kertas kerja kepada pegawai. Saya tak faham. Jadi PE pembantu awam, aku confuse. Itu PE ke RE? Benar. PE. Tata yang atas tu, Ni. PE. PE menghantar kertas kerja kepada PE, pegawai asset. Tak, saya baca tu. Sebelah kiri tu tanggungjawab PE. Kemudian proses kerja dia hantar kertas kerja kepada pegawai asset. Oh. Ni Betul-betul dia tu. JT. ni hantar kertas kerja dia. Sepatutnya kat situ JT lah. Pada-pada. Tu kau tu. Tengok balik proses kerja. Kalau proses kerja salah, habis. Catat alih pun habis silap. Lepas JT hantar kepada pegawai aset, dapatkan maklum balas daripada pegawai aset. Kemudian menerima bahan dari pembekal. Macam mana ni? Dia macam melompat-lompat lah. Tak, kalau katakan dia melibatkan pesanan barangan, kena masukkan. Kan? Maknanya proses kerja itu lengkap, terperinci. Kita terjemahkan, bila tiba dekat catat alih, kita terjemahkan, ambil yang ringkasan saja. Bukan tinggalkan step tu. Apa perkataan yang ringkas? Terima pesanan. Itu je lah dia punya. Walaupun kita pesan pada unit lain tu dah kira masuk unit aset dan kewangan. So kita ni lagi. Kalau macam tu, kalau katakan melibatkan bahagian yang lain, kita mulakan dengan sambung dengan menerima lah. Start dengan menerima. Katakan kita pesan, lepas tu dia proses, unit berkenaan proses, kemudian pada kita menerima barang yang kita pesan tu. Mana kita bukan jam, tapi oleh kerana proses kerja itu, Kita yang bawah ni lah menerima. Menerima bahan yang apa kita order pada pembekal. ya, Bawah tu lah. itu pembekal tu. Ya, barang yang kita order tu. Siapa yang order? JT lah. JT tu kat mana? Bahagian yang sama. Kalau bahagian yang sama, tak ada pun order kat situ. Terus terima je. Ada. Kat mana? Tu bawah tu. Yang ni lah kot kan. Tak, itu hantar maklumat kepada pegawai. Tu saya tak faham. Tolonglah. Tolonglah. Kerja sama. Tolong Mat. Tak, yang saya nampak tak ada order kat situ. Kalau order bahagian yang sama buat. Kalau order tu bahagian lain buat, betul lah, tak perlu masuk dalam catat alih ni. Kita hantar kertas kerja tu pada Pegawai aset. pegawai aset tu Okey. untuk kita bagi tahu bahan yang perlu kita belilah. Okey. Pegawai aset yang order. Bukan pegawai daripada bahagian yang ini yang order. Okey, betul kalau macam tu. Kalau pegawai yang ini yang order, dia kena masukkan dalam catat alihnya ni. Kena tengok balik proses kerja yang kita ambil daripada catat alih ni. Sebab itu proses kerja kena lengkap, kena betul. Kemudian barulah kita terjemahkan dalam catat alih. Kalau tidak, dua-dua salah. Proses kerja salah, bila catat alih pun salah. Okey. Okey, untuk tempoh masa ni, kalau boleh kita tak perlu tulis satu tu SATU. Tulis angka 1 hari. 1 jam, tak payah SATU 12 jam DUABEL, tak perlu. Okey, untuk bagi ringkas. Okey, saya ingat itu saja. Terima kasih banyak.